Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Insyaallah al-yawm ندخل إلى محاضرة أدب والبلاغة. قبل أن نبدأ المحاضرة اليوم يجب علينا أن نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. اليوم إن شاء الله ندخل إلى موضوع جديد عن البلاغة أي التشبيه. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk baru tentang ilmu balaghah, iaitu tashbih. Pembelajaran baru selepas haqiqat wal majaz, maka kita akan belajar tentang tashbih. Baik, ayuha tullab, tashbih ini apa? Dari segi bahasa Melayu yang kita boleh terjemahkan, boleh saya katakan tashbih ini adalah perumpamaan. Perumpamaan, contohnya kita mengumpamakan suatu benda dengan benda yang lain kerana mereka berdua ini ataupun dua benda ini mempunyai sifat yang sama. Contohnya, saya kata Ahmad seperti singa. Saya umpamakan Ahmad seperti singa. Sebab apa? Sebab Ahmad ni garangnya umpama singa. Awak tengok situ, orang yang berpakaian silat, dia menggambarkan pesilat ini seperti singa. Baik, InsyaAllah kita masuk satu persatu. Saya harap antum semua boleh ikuti dan fahami. Kalau tak faham, boleh tanya dalam Telegram insyaAllah. Baik. Wa ba'din mafhum tashbih. Mafhum tashbih. At-tashbih huwa ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin mushtarakin bainahuma bi ada'ati tashbih. Baik, ayuha tullab, tashbih adalah menyandarkan suatu perkara dengan perkara lain atau menyamakan suatu perkara dengan perkara yang lain disebabkan sifat yang sama, sifat yang berkongsi di antara keduanya dengan menggunakan adat tashbih. Okey, saya ulang semula. Menyamakan atau menyandarkan satu perkara dengan perkara yang lain kerana kedua-dua perkara ini mempunyai sifat yang berkongsi di antara keduanya dengan menggunakan adat tashbih. Baik, kita lihat contoh. Contoh di bawah ini. Kalau antum lihat, contohnya Fatimah kalwardati jamalan. Fatimah kalwardati jamalan. Fatimah seperti bunga kerana kecantikannya. Okey, dia dah letakkan di sini. Contohnya, persamaan antara Fatimah dan wardah, iaitu bunga, adalah cantik. Menyamakan Fatimah seperti bunga kerana sifat keduanya adalah cantik. Ini dinamakan sebagai tashbih. Okey, baik. Sebelum itu, ada satu perkara lagi yang kamu kena tahu, antum kena tahu, iaitu adat tashbih.
apakah adat tashbih ini? Ini adat tashbih ini apa? Adat tashbih ini adalah alat ataupun saya gelarkan sebagai gaya bahasa. Mudahnya gaya bahasa ataupun alat yang digunakan untuk menunjukkan kepada perumpamaan. Okey, alat yang digunakan untuk menunjukkan perumpamaan. Kita lihat sini. Okey, contoh. Kita padam silah. Kita padam. Kita buat contoh yang ada, iaitu Fatimah. Okey. Kemudian kita letak Al-Wardatun. Okey, saya samakan Fatimah dengan Wardah. Saya samakan Fatimah dengan Wardah kerana apa? Jamalan. Jamalan. Kerana kedua-duanya cantik. Apa itu adat pula? Lihat apakah itu adat? Adat tashbih. Adat tashbih adalah gaya alat yang digunakan. Kalau kat sini kita lihat alat yang digunakan untuk menunjukkan perumpamaan adalah kaf. Ka, iaitu seperti ka. Iaitu saya tulis sini, iaitu bermakna seperti. Okey. Ada kalanya kita gunakan adat tashbih yang lain. Contohnya mislu. Sama juga mislu, sama juga maknanya adalah seperti juga. Okey, baik. Okey, adat tashbih adalah seperti kaf ataupun mislu. Jadi tashbih ni secara umumnya menyamakan suatu perkara kepada perkara yang lain dengan menggunakan adat tashbih. Baik, saya harap kamu faham. Okey, untuk dia punya ta'rif dia, saya harap kamu faham dia punya ta'rif. Yang penting tashbih ni dalam bahasa Melayu lebih kepada perumpamaan. Kita masuk yang kedua. Perbahasan yang kedua adalah perbahasan arkan tashbih. Rukun-rukun dalam tashbih. Bila kita sebut tashbih sahaja, kita ada 4 rukun tashbih. Mesti ada. Okey. Yang pertama namanya musyabbah. Yang kedua musyabbah bihi, adatu tashbih dan wajhu syabah. Saya ulang semula. Rukun tashbih ada 4, iaitu pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bihi, yang ketiga adatu tashbih, yang keempat wajhu syabah. Baik, kita kenal satu persatu. Apakah itu musyabbah? Baik, musyabbah ini saya boleh gelarkan sebagai benda yang diumpamakan. Benda yang diumpamakan. Seperti kat sini saya katakan Fatimah. Okey, saya highlightkan Fatimah warna merah lah. Okey, Fatimah ni adalah musyabbah. Kerana apa? Kerana Fatimah ni benda yang saya ingin umpamakan. Okey, Fatimah ini benda yang saya ingin umpamakan. Ataupun musyabbah bihi ni saya gelar dia sebagai sesuatu perkara yang majhul, ataupun suatu perkara yang kita tidak kenal dia. Kita tak tahu dia. Kita nak tahu siapakah dia, apakah dia. Fatimah ni siapa? Kita tak kenal. Maka kita gelar sebagai musyabbah. Okey. Baik. Seterusnya musyabbah bihi. Musyabbah bihi pula adalah perkara yang diumpamakan, ataupun saya gelarkan sebagai diumpamakan seperti apa. Okey. Okey. Contohnya yang paling senang adalah musyabbah bihi ini benda yang kita tahu, iaitu benda yang maklum. Semua orang boleh tahu. Okey, jadinya kita Fatimah benda yang majhul yang kita tidak tahu. Wardah bunga, iaitu musyabbah bihi, kita semua kita tahu wardah itu bunga. Bunga, orang semua tahu bunga tu macam mana.
Ini Fatimah majhul, Wardah maklum. Ini kita nak umpamakan seseorang itu dengan suatu benda yang kita tahu, yang orang semua tahu. Contohnya saya kata, engkau kenal tak Fatimah? Tak kenal. Seorang kata lagi, aku kenal Fatimah tu siapa? Fatimah tu siapa? Fatimah itu bunga. Fatimah seperti bunga. Oh, kita tahulah Fatimah itu orangnya cantik. Macam itulah. Ini Fatimah musyabbah, Wardah musyabbah bihi. Okey. Adat tashbih kita dah tahu tadi. Adat tashbih itu apa? Saya gelar sebagai alat perumpamaan. Alat yang diumpamakan seperti kaf, mislu, dan ada banyak lagi contoh. Okey. Wajhu syabah pula adalah sifat yang sama di antara musyabbah dan musyabbah bihi. Minta maaf, musyabbah dan musyabbah bihi. Okey, wajhu syabah adalah sifat yang sama di antara musyabbah dan musyabbah bihi. Sini kita lihat jamalan adalah sifat yang sama antara Fatimah dan Wardah. Okey. Perumpamaan, ingat perumpamaan adalah suatu perkara yang kita tidak tahu diumpamakan dengan perkara yang kita tahu. Okey, contoh, saya bagi contoh yang lain, semoga mudah faham. Okey, saya tulis bawah ini. Bahasa Arab, contoh saya kata Ahmad mislu, saya pakai mislu Asad. Syuja'an, syuja'atan. Okey. Ahmad adalah musyabbah, kita tak tahu siapa itu Ahmad. Okey. Asad adalah singa, musyabbah bihi, sebab Asad semua orang tahu singa. Okey. Syuja'atan kita gelar sebagai wajhu syabah, sebab apa? Syuja'atan ni berani. Sifat antara singa dan Ahmad adalah berani. Akhirnya saya berkata, siapa Ahmad? Ahmad itu singa lah. Oh, orang tahu lah, maknanya orang tahu Ahmad itu yang seorang yang berani atau seorang yang garang. Adat tashbih yang kita gunakan adalah mislu, seperti. Mislu, adat tashbih. Maknanya ada 4 rukun tashbih yang kita kena tahu, iaitu musyabbah, musyabbah bihi, adat tashbih dan wajhu syabah. Saya harap betul-betul awak memahami dan ulang balik apa yang saya dah katakan ini supaya kita faham. Kalau tak faham juga boleh tanya saya. Saya akan terangkan satu persatu insya-Allah. Baik. Kita masuk yang seterusnya. Okey, contoh. Contoh untuk menerangkan lebih jelas lagi bagaimana keadaan tashbih tersebut. Lihat contoh yang pertama, al-kalam kal-asal halawatan. Kata-kata itu seperti kaf, seperti madu kerana kemanisannya. Awak tengok, antum boleh lihat musyabbah dia kalam. Okey, musyabbah bihi diumpamakan seperti apa, iaitu asal. Kalam ini diumpamakan seperti madu, dan digunakan alat tashbih dia adalah kaf, seperti. Wajhu syabah sifat yang berkongsi di antara kalam dengan asal, iaitu sangat manis. Okey, ini kata-kata itu seperti madu kerana kemanisannya. Okey, contoh seterusnya, muallim misul bahri karaman. Guru seperti lautan kerana kemuliaannya. Lautan ni dia sangat luas. Maknanya kemuliaan ni sangat besar. Okey, guru ni diumpamakan seperti laut kerana kebesaran ilmu dan kebesaran kemuliaannya. Dan awak boleh lihat sama juga musyabbah, muallim, musyabbah bihi, baharun. Dia digunakan adat yang lain, iaitu mislu. Tadi yang atas digunakan kaf, yang bawah dia guna mislu. Makna sama, seperti. Ini pun seperti.
Ya, wajhu syabah adalah karaman. Baik, yang last sekali, al-waqtu yushbihu saifu qat'an. Masa diumpamakan seperti pedang kerana dia sentiasa memotong. Maknanya ni adalah ayat-ayat tashbih. InsyaAllah kita ulang semula, dengar 2-3 kali supaya kita faham, dan kita akan masuk kepada siri yang kedua tentang tashbih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.